Don't kill your baby. Abortion is a sin. Don't kill your baby. Past 24 weeks, we can't help you. Well, I'm not sure. 12 West 19 Chelsea Willis Joyce regarding bomb threat advised. We are at that location and will advise further. Come on. Go. Easy. Careful. Don't panic. It'll be all right. Take it easy. That's everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Mirza Syahmi bin Raja Syarul Hatta. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk relativisme. Bagi tajuk relativisme ini, kami telah memilih babak daripada cerita Law and Order. Pada satu hari, di sebuah klinik anti pengukuran, penjaga kaunter telah mendapat panggilan misteri. Pemanggil tersebut memberi amaran bahawa akan berlakunya letupan bom di klinik tersebut. Ini membuatkan kesemua kaki tangan klinik dan pesakit bergegas keluar daripada klinik tersebut. Namun malangnya pengebom itu sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya. Polis tidak dapat mengecam identiti suspek. Tambahan pula, dia menggunakan IC palsu. Namun setelah disiasat, dia merupakan Mary Donovan yang juga seseorang daripada ahli kumpulan pro kehidupan anti pengukuran yang diketuai oleh Rose Schumer. Polis juga telah menahan Celeste McClure yang didapati bekerjasama dalam letupan bom itu. Kebetulan, dia merupakan rakan kepada Rose Schumer. Dia merelakan diri untuk ditahan dan tidak mahu mengaitkan kes ini dengan kumpulannya dan juga ketuanya iaitu Rose Schumer, kerana dia menganggap bahawa tindakannya itu merupakan tindakan yang mulia mengikut kepercayaan kumpulannya itu. Selama beberapa hari, polis telah menyoal siasat teman lelaki Mary dan dia mengakui bahawa dia telah menolong Mary untuk membuat IC palsu supaya dia dapat menggugurkan kandungan mereka berdua di klinik itu. Ini telah membuktikan bahawa Mary tidak bersalah dalam kes pengeboman itu. Dengan ini, Celeste pun disyaki sebagai suspek utama. Tidak terlintas di dalam fikirannya bahawa dia bakal disyaki sebagai suspek utama. Oleh kerana takut, dia mengaku bahawa rakannya, Rose, yang juga pengasas kumpulan pro kehidupan anti pengukuran, merupakan dalang utama di sebalik letupan bom tersebut. Rose tidak membantah kenyataan rakannya itu, malah dengan bangganya sambil mengendahkan nasihat peguam belanya, dia mengaku bahawa dia yang meletakkan bom pada Mary pada hari kejadian dan dia menganggap tindakannya itu merupakan suatu tindakan yang wajar kerana dia telah menyelamatkan beribu bayi yang akan dibunuh di klinik itu jika klinik itu masih beroperasi. Hakim berasa sangat marah dengan kenyataan Rose itu dan dia mempersoalkannya. Adakah kamu sedar bahawa kamu juga telah membunuh bayi di dalam kandungannya dan ibunya? Soalan ini membuatkan Rose berfikir sejenak. Namun, ia sudah terlambat. Para juri telah memutuskan bahawa Rose didapati bersalah atas kesemua tuduhan termasuk membunuh. Selesai bahagian saya, seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada rakan saya. Dan saya akan teruskan pembentangan kami pada hari ini dengan menceritakan kepada anda tentang apa itu sebenarnya relativism dan kita akan merungkai pendefinisian bagi relativism itu sendiri. Baiklah, kami sekumpulan telah mengkaji Kamus Dewan edisi keempat untuk meneliti apa itu sebenarnya relativism dan apa yang kami dapat di dalam Kamus Dewan, dia telah menceritakan kepada kita bahawa relativism itu sendiri merupakan satu fahaman bahawa kebenaran sesuatu perkara itu tidaklah bersifat mutlak. Jadi apa yang kita faham, saya berikan analogi yang mudah di mana apabila ada sesebuah masyarakat A dan masyarakat B menceritakan tentang sesuatu permasalahan. Masyarakat A menceritakan bahawa masalah ini adalah
tidak boleh dilakukan, manakala masyarakat B menceritakan tiada masalah pun untuk kita melakukan sesuatu perkara ini. Jadi untuk orang yang mempunyai pemahaman seperti relativism ini sendiri, dia menceritakan bahawa tiada salah dan tiada betulnya untuk sesuatu perkara ini. Kenapa? Kerana orang yang mempunyai pemikiran relativism ini sendiri mempunyai prinsip di mana kesahihan sesuatu permasalahan hanya bergantung kepada kefahaman individual itu sendiri, kefahaman budaya yang diamalkan di sesuatu kumpulan. Dan ini menyebabkan orang-orang yang mempunyai pemahaman relativism ini betul apa yang diperkatakan di Kamus Dewan edisi keempat, iaitu mereka menceritakan bahawa kebenaran sesuatu perkara tidaklah bersifat mutlak. Jadi saya rasa di sini sahaja terhadap pendefinisian kepada relativism itu sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya, Akil Ilham bin Muhammad Fazil. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya akan membentangkan tentang latar belakang pemikiran relativisme. Jadi, pemikiran relativisme ini dikatakan berasal daripada orang-orang Greek. Contoh-contoh tokoh sofis terkenal yang menyokong pemikiran relativisme ini termasuk Xenophanes, Protagoras serta Euripides. Dan fokus pemahaman relativisme ini terletak kepada pemikiran humanistik liberal, iaitu tidak kepada metafizik serta saintifik. Untuk memahami bagaimana fahaman relativisme ini berfungsi sehingga menjadi ikutan sebahagian masyarakat, kami menggunakan topik pengguguran sebagai medium untuk perbincangan. Pengguguran bayi dalam kalangan wanita adalah satu fenomena yang menjadi perdebatan tak kiralah di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Hal ini kerana dalam isu sensitif seperti ini, terdapat pelbagai pandangan ulama. Majoriti ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Sebahagian lain pula mengatakan hukumnya adalah makruh dan sebahagian pula berpendapat hukumnya adalah harus dengan syarat-syarat tertentu. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-26 pada 7 Mac 1990 menyatakan hukum-hukum bagi menggugurkan kandungan. Yang pertama ialah hukumnya adalah haram bagi janin yang sudah berusia lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap sebagai satu jenayah bunuh ke atas janin yang sudah ditiupkan roh, kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk. Hukum yang kedua adalah makruh bagi janin yang sudah berumur antara 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya kepada ibu dan mendapat persetujuan daripada pihak suami dan isteri. Dan hukum yang ketiga adalah harus. Pengguguran dibenarkan jika janin berumur sebelum 120 hari dan janin itu didapati cacat, berpenyakit serta membahayakan nyawa ibunya sendiri. Berdasarkan nas, perbincangan dan fatwa, bayi di dalam kandungan berusia 4 bulan dan ke atas tidak boleh digugurkan kecuali pengguguran itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk, selain selepas mendapat nasihat daripada pakar perubatan yang bertauliah. Tetapi disebabkan fahaman relativisme tidak mempunyai ikutan dan panduan, mereka cenderung mengikut golongan pro pilihan di mana ia bertentangan dengan golongan pro kehidupan. Saya Putri Diana akan membentangkan mengenai ciri-ciri relativisme. Ciri-ciri relativisme boleh dibahagikan kepada 4, iaitu penafian absolutisme, penafian monisme, penafian universalisme dan juga penafian objektivisme. Penafian monisme. Monisme dapat ditakrirkan sebagai satu fahaman yang menafikan kewujudan, perbezaan dan dualiti dalam suatu bidang. Secara ringkasnya, monisme ialah kefahaman yang percaya bahawa hanya wujudnya satu kebenaran. Fahaman monisme ini amatlah ditentang dan ditolak oleh golongan relativisme. Ini kerana relativisme percaya bahawa tidak wujudnya bidang yang hanya menyediakan satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Sebagai contoh, golongan relativisme percaya bahawa setiap budaya mempunyai set nilai, kepercayaan, adat, moral dan amalan yang khusus dan saling berbeza dengan budaya yang lain. Ciri seterusnya ialah menafikan objektivisme di mana nilai kognitif, nilai etika dan juga nilai estetika tidak bebas daripada pengaruh minda ataupun kita panggilnya sebagai mind independent. Nilai-nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Sebagai contoh, orang Melayu seperti kita mempunyai satu pantang larang di mana kita boleh katakannya sebagai etika di mana bila hendak menunjukkan seseorang, kita tidak boleh menggunakan jari telunjuk kerana perkara itu dianggap perkara yang biadab. Dan orang Melayu lebih suka menggunakan
ibu jari untuk menjaga seseorang. Hal perkara ini adalah perkara yang normal di barat. Seterusnya ialah menafikan absolutism, iaitu tidak akan ada wujudnya nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan juga lain-lain. Bermaksud relativism ini lebih kepada perbincangan tentang persepsi kita terhadap apa yang benar dengan apa yang salah yang mungkin berbeza daripada orang ke orang. Assalamualaikum, nama saya Edunitra binti Mahkim dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis relativisme. Yang pertama ialah relativisme epistemologi atau juga dikenali sebagai relativisme kognitif. Epistemologi adalah mengenai bagaimana pengetahuan yang dimiliki diperolehi oleh seorang individu. Apa yang diketahui atau yang dipercayai seorang individu itu adalah berdasarkan penemuan berbagai jenis bukti termasuk hasil penyiasatan saintifik. Relativisme epistemologi turut menerangkan bahawa tidak ada pengetahuan yang universal dan objektif tentang realiti kerana semua pengetahuan adalah sama ada relatif kepada individu, masyarakat maupun budaya. Ini menunjukkan kebenaran yang dinilai benar oleh individu atau sekumpulan orang belum tentu dinilai benar oleh pihak lain. Jenis relativisme yang kedua ialah relativisme moral. Relativisme moral berpegang kepada prinsip bahawa tiada nilai moral yang universal atau mutlak. Kebaikan atau keburukan sesuatu dinilai dengan cara yang berbeza dan dengan itu tiada nilai moral yang secara eksklusifnya benar atau salah secara umum. Relativisme ini mengamalkan konsep believe into each her own or who am I to judge. Ini bermaksud penilaian terhadap baik atau buruk sesuatu benda itu adalah berdasarkan kepercayaan moral seseorang individu. Hal ini kerana kepercayaan moral individu dipengaruhi oleh pegangan agama atau budaya masing-masing. Normative moral relativism adalah idea bahawa semua masyarakat harus menerima kepercayaan individu lain yang berbeza kerana tidak wujudnya prinsip universal. Namun begitu, kebanyakan ahli falsafah tidak bersetuju dengan idea ini. Sebagai contoh, setengah masyarakat menganggap pembunuhan kehormatan yang banyak diamalkan di negara di Asia Selatan dan Timur Tengah adalah perbuatan terpuji bagi tujuan untuk mempertahankan maruah dan kehormatan diri atau keluarga. Namun, bagi setengah masyarakat lain, ia adalah satu perbuatan yang keji kerana sanggup membunuh darah daging sendiri. Di Sepanyol, laga lembu dianggap sebagai satu aktiviti yang boleh dibenarkan. Namun begitu, bagi negara lain pula, mereka menganggap ia keterlaluan dan kejam. Relativisme amatlah popular dalam kalangan ahli antropologi yang cuba menghargai budaya lain. Mereka menganggap bahawa moraliti ditarifkan secara berbeza mengikut budaya masing-masing. Kita tidak ada hak untuk menilai tindakan orang lain mengikut ukuran budaya kita yang sendiri, tetapi perlulah mengikut ukuran budaya mereka. Jadi, apakah kepentingan konsep ini? Relativisme kebudayaan ini penting kerana ianya membantu kita untuk memahami budaya dan amalan masyarakat lain tanpa memikirkan yang mereka itu lebih rendah ataupun lebih mundur. Berdasarkan teori relativisme agama, sesuatu agama itu mungkin benar untuk seseorang atau budaya, tetapi tidak untuk orang lain. Kesannya tidak ada kebenaran yang tetap dalam mana-mana agama. Konsep ini menyatakan agama ini hanyalah hasil sampingan daripada kehidupan ataupun kelahiran seseorang itu. Contohnya, jika seseorang itu dibesarkan di Amerika, terdapat kemungkinan yang dia akan menjadi seorang Kristian. Jika di India, ada kemungkinan besar yang dia akan menjadi seorang Hindu. Dan jika di Arab Saudi, ada peluang besar yang dia akan menjadi seorang Muslim. Jadi, idea ini berpendapat bahawa jika apa yang dipercayai adalah hasil daripada kejadian sejarah, hujahnya adalah tiada satu pun kepercayaan agama yang boleh menjadi benar secara universal atau objektif. Dalam konteks pengguguran anak, golongan relativism dikenali sebagai pro-choice. Ini kerana mereka lebih gemar mempunyai pemikiran yang lebih terbuka dan tidak menyalahkan sesiapa dalam melakukan sebarang keputusan. Ini kerana setiap keputusan mesti mempunyai sebabnya yang tersendiri. Golongan ini lebih cenderung dengan memberi peluang kepada wanita untuk menggugurkan atau meneruskan kandungan itu. Mereka mempercayai bahawa keputusan untuk melakukan pengguguran berkait rapat dengan hak kebebasan peribadi atau disebut sebagai personal liberty. Mereka berpendapat bahawa sepatutnya ada undang-undang yang mengesahkan dan memperakui kebebasan ini. Sesetengah golongan juga berpendapat bahawa isu pengguguran anak ini berkait rapat dengan hak wanita kerana mereka yang akan melalui proses kehamilan dan kelahiran bayi. Bukan itu sahaja, selepas kelahiran bayi, banyak tanggungjawab yang harus dipikul oleh ibu itu sendiri. Jika tiada kerelaan dalam hal ini, emosi wanita dan bayi tersebut serta kesihatan mental akan terjejas. Masalah-masalah lain juga perlu diambil kira seperti masalah kewangan. Masalah ini akan menjejaskan masa depan bayi dan membebankan wanita. Sebagai contoh, ibu yang tidak dapat menyediakan keperluan anak seperti pendidikan akan menjejaskan masa depan anak tersebut. Oleh itu, golongan pro-choice ini menyokong pengguguran anak untuk memelihara wanita dan anak itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Darwish bin Muhammad Kamil dan saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan tentang golongan pro kehidupan dalam isu pengguguran anak. Okey, baiklah. Mari saya terangkan dengan ringkas apakah itu golongan pro kehidupan. Dalam konteks yang sama, golongan pro-life ataupun pro kehidupan juga dikenali sebagai anti-relativism. Bertentangan dengan pemikiran relativism, mereka mempunyai pendirian yang lebih tetap terhadap satu perkara. Mari kita kaitkan dengan isu pengguguran anak. Golongan pro-life atau pro kehidupan tidak menerima pilihan untuk menggugurkan anak walaupun itu adalah hak ibu itu sendiri untuk melakukan sedemikian. Secara ringkasnya, mereka tidak akan memilih dan memihak untuk mengambil jalan dengan menggugurkan anak, tidak kira apa pun situasi ataupun masalah yang dihadapi oleh seseorang individu itu. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan kami. Harap dengan pembentangan ini dapat menyumbang serba sedikit ilmu tentang golongan relativism khususnya dalam isu pengguguran anak. Saya akan membincangkan tentang kesan positif serta kesan negatif pemikiran relativisme. Jadi, kesan positif yang dapat dilihat apabila keunggulan budaya dapat dielakkan kerana semua orang menganggap semua budaya adalah sama. Relativisme budaya sesuai untuk pelbagai aspek dalam masyarakat kita. Sebagai contoh perkara seperti makanan, pakaian dan bahasa berbeza dengan setiap masyarakat dan perbezaan relatif mereka adalah penting dalam setiap budaya. Seseorang individu tersebut diterima dalam masyarakat seadanya tanpa sebarang keraguan. Teori ini memberi gambaran bahawa sesebuah masyarakat tidak seharusnya cuba memaksakan nilai atau kepercayaannya kepada budaya lain. Pada sudut negatif pula, seorang relativis moral tidak percaya pada kod moral tetap yang menentukan apa yang patut dan tidak patut dilakukan. Oleh itu, bagi relativis, perkahwinan dan orientasi seksual adalah soal keutamaan individu, bukan soal betul dan salah. Ini sekaligus adalah bertentangan dengan pandangan konservatif bahawa terdapat piawaian kebenaran yang sebenar yang wujud, bukan sahaja dalam sains tetapi juga dalam bidang pengetahuan lain termasuk agama dan moral, estetika, sejarah dan sosiologi. Maka ini jelas menunjukkan bahawa relativisme moral adalah bertentangan dengan cara seorang Muslim yang mempunyai wahyu yang disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menentukan baik dan buruk sesuatu perkara. Apabila pemahaman relativism ini semakin ekstrim, maka lahirlah masyarakat yang menganggap setiap orang mempunyai hak dalam menentukan sama ada sesuatu perkara itu benar ataupun tidak. Hal ini membuatkan kebenaran itu tiada pengakhiran dan berbilang-bilang mengikut pemahaman seseorang itu. Seterusnya, cabaran yang dapat dilihat di zaman moden ini adalah apabila terhakisnya asal ilmu agama yang merupakan teras hidup seseorang insan. Sebagai contoh, orang Islam asalnya menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam kehidupan seharian. Namun pada hari ini, masyarakat lebih tertumpu dengan pendapat undang-undang tertentu berbanding hujah yang jitu dan benar. Pada zaman ini, kita tidak dapat mempertikaikan bahawa kesan hak asasi manusia yang beraliran barat ini mengubah struktur sosial masyarakat. Contohnya, terdapat kumpulan lesbian, gay, bisexual, transgender dan queer iaitu LGBTQ tidak dapat disangka lagi. Malah di dalam negara kita sendiri ada segelintir masyarakat yang lantang menyuarakan perihal hak mereka tanpa perasaan malu. Jadi, apakah cadangan bagi mengatasi cabaran-cabaran relativism ini? Yang pertama, kita semua perlu berpegang teguh dengan nilai agama dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, agama Islam melarang umatnya untuk melakukan hubungan sejenis. Namun pemikiran relativism ini yang memandang sebagai satu perkara yang tiada betul atau salah akan merasakan bahawa ini merupakan perkara yang tidak boleh mencabuli hak mereka untuk berhubungan sejenis. Maka agamalah antara salah satu penghalang bagi perkara seperti ini berluasa dengan lebih teruk. Selain itu, penerapan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi mengawal hak kebebasan rakyat Malaysia. Mengambil contoh negara yang majoriti penduduknya mengamalkan falsafah relativism seperti Jerman, mereka terpaksa untuk mengubah-ubah undang-undang mereka sendiri bagi menyesuaikan dengan keadaan mahirnya. Namun, kita sebagai negara yang mengamalkan elemen ketuhanan yang tinggi, undang-undang Malaysia tampak lebih berdisiplin dan konsisten apabila tidak pandang mudah untuk mengubah undang-undang sesuka hati. Perkara inilah yang perlu kita titik beratkan agar pemikiran relativism yang ekstrem tidak diterapkan dalam kalangan marhin Malaysia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.